Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Banyak benda yang Syuib sorok daripada saya. Terasa ini menjauhkan diri. Raisuddin sebab luar sesuatu yang memilukan. Abah, boleh Siti tanya? Kalaulah Siti mati, Abah datang tak kubur Siti? Soalan itu datang daripada anak perempuannya, Siti Sarah, yang ketika itu usianya belasan tahun. Kata Raisuddin, masih dia ingat, waktu itu Sarah baru ada sebuah album dan masih muda belia. Masih belum berkahwin. Perbualan itu cuma terhenti di situ. Tidak dipanjang-panjangkan Raisuddin. Selepas dia menepis kata, apa saja yang kau mengarut ni? Abah yang akan mati dulu. Ternyata hanya selepas pemergian arwah, pertanyaan itu terbangkit di minda lelaki berusia 66 tahun ini ketika mengintai kenangan-kenangan lama yang sebenarnya sangat sukar untuk dilupakan. Arwah sangat rapat dengan saya berbanding dua beradiknya yang lain. Keluar saja dari perut ibunya, dia ada dengan saya. Dimandikan, dijaga, pendek kata memang melekat saja. Pernah waktu dia berumur 12 tahun, saya balik kerja pagi. Maklumlah kerja di set penggambaran balik lewat. Tengah tidur tiba-tiba sebelah saya rasa haba. Tengok-tengok dia tengah tidur sebelah saya. Terus saya tolak dia, marah. Dah besar pun nak tidur dengan abah kah? Tanya saya. Sempat saya terdengar dia jerit, "Adoi," masa terjatuh ke lantai. Kata Raisuddin sambil ketawa teringat akan geletak anak kesayangannya itu. Tidak cuma itu, kata Raisuddin, setelah arwah meninggal dunia, dia juga teringat akan satu keanehan yang ditunjukkan oleh Sarah semasa dia masih kecil. Masa itu rasanya umur dia sebaik Ayash. Dia tak boleh dengar azan berkumandang. Dia mesti akan menangis. Bukan menangis takut, tapi macam tengah sayu hati, terseduh-seduh. Bila teringatkan hal itu sekarang, baru saya boleh kaitkan dan cuba fahami. Kita manusia barangkali anak kecil sepertinya waktu itu teringatkan perjanjian dengannya dulu. Sampai masa, rupanya dia yang pergi dulu, tinggalkan saya, suami, anak-anak dan keluarga, katanya. Jelas Raisuddin sejak Sarah pergi dijemput Ilahi pada 9 Ogos tahun lalu, tidak sedikit pun hati seorang ayah sepertinya mampu menahan perasaan sedih di hati. Malah berkali-kali dia bertanya pada diri, mengapa tidak nyawanya yang diambil Tuhan terlebih dahulu. Macam terbalik. Sepatutnya saya yang pergi, rupanya dia yang pergi dulu. Macam kelakar pun ada, tapi itulah kenyataannya. Maknanya hukum akal kita memang tak boleh pakai. Sebab apa yang kita kata itu, Tuhan kata tidak. Allah SWT itu mahu tunjukkan kebesarannya. Dia yang mengatur dan mengarah jalan cerita hidup kita. Jadi kalau kita pegang pada iman, percaya pada dia, kita kena terima ketentuannya. Menangis, bukan tak menangis. Tanyalah isteri saya bila saya menangis. Air mata tu keluar dengan sendirinya. Tapi ingatlah, apa saja yang terjadi, reda itu penting. Nak tak nak kita kena reda, katanya. Saya faham perasaan Syuib. Beralih pertanyaan kepada keadaan Syuib di matanya, kata penyanyi era 80-an ini, dia tidak menolak. Menantu lelakinya itu masih belum benar-benar pulih daripada beban, ralat, rindu, sedih dan pedihnya patah hati. Sebesar manapun rasa cinta dan sayang Syuib pada arwah Sarah, hakikatnya sebagai seorang bapa, kasih dan sayangnya terhadap arwah juga malah lebih besar. Namun melihat kepada diri menantunya itu kini, Raisuddin sedar ada sesuatu yang belum beres antara dia dan Syuib untuk hal yang satu ini. Sejak arwah meninggal, saya dengan dia masih belum duduk bersama, berbual dari hati ke hati. Dia banyak sorok benda daripada saya. Saya faham, bukan tak faham keadaan dia yang terasa kehilangan. Dia dan arwah sangat rapat. Mereka berdua boleh jadi macam-macam. Boleh jadi suami isteri, kawan baik, bergurau sendah pun kadang-kadang. Saya pun rasa tak sanggup nak buat Syuib begitu. Tapi Syuib rela dan okey bila Sarah gurau dengan dia. Contoh macam watak Mak J gitu. Seronok tengok geletar mereka berdua. Tapi ada ketikanya sekarang ni, saya rasa adakah kerana saya dan keluarga masih ada, maka ia buat dia rasa semakin susah nak move on. Sesekali terbit pertanyaan begitu, katanya. Kata Raisuddin, pernah dia terfikir, adakah dia perlu menjauhkan diri daripada Syuib
supaya menantunya itu dapat meneruskan hidup mengikut caranya sendiri. Tapi setakat ini tidaklah pula dia berbunyi. Dia lebih banyak bercerita dengan orang lain yang dia lebih selesa. Saya tak marah, faham keadaan dia. Bermakna dia letakkan saya ni pada kedudukan yang begitu tinggi dan dia hormat. Mungkin juga dia takut saya rasa sedih sepertinya. Dia pun tahu sejarah saya dengan arwah anak macam mana. Sangat rapat. Saya fikir nanti perlu ada satu ruang untuk kami berdua bersama-sama duduk berbual dari hati ke hati, katanya. Tentu sebagai seorang bapa mertua, dia juga inginkan Syuib sebagai menantu untuk sentiasa bersabar dengan ketentuan ini. Namun bak kata orang, hanya masa yang mampu mengubah hati. Kita semua nak yang terbaik dalam hidup, tapi jangan lupa, baik buruk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kita kena terima. Itu percaturan dia. Bila sampai waktu kita dan tak rasa apapun. Sebab kita selalu fikirkan dunia kita, usia kita. Walhal orang yang lebih awal daripada kita pernah berlaku hal begini juga. Tunggulah kita punya sirat, kita punya jalan cerita masing-masing, katanya. Selain itu, kata Raisuddin, sambutan Aidilfitri juga mungkin tidak seceria dahulu. Bahkan hal itu juga telah dirasakan saban harinya bersama keluarga, termasuklah Ramadan lalu. Hal ini juga diakui oleh isterinya Siti Fatimah Suberi yang selesa dipanggil Makde oleh kalangan ahli keluarga dan rakan kenalan arwah. Puasa pun dah terasa, sebab kami semua masih terasa dia ada selama ini. Dia umpama penyeri dalam rumah ini. Sekarang rumah jadi sunyi sangat. Bila dia pergi, dia seolah-olah telah membawa sekali seritu. Dia harus ada. Raya kali ini pun tak tahu nak kata macam mana. Kalau di rumah memang bab makanan dia sangat jaga dan tidak lokek. Tak pernahlah di rumah tu terputus makanan. Kita akan cari masa sama-sama berkumpul di rumah. Memang sudah jadi kebiasaan, katanya. Bagi mereka yang mengenali arwah Sarah pasti tahu hubungan antara penyanyi tersebut dengan Makde bukan cuma terbatas pada gelaran ibu tiri semata-mata. Bahkan semasa hayatnya ramai boleh nampak bahawa dia dan Sarah akrabnya umpama dua orang sahabat baik yang tak dapat dipisahkan. Arwah tahu segala rahsia saya dan saya juga tahu rahsia dia. Kami berkongsi banyak benda. Saya ini umpama hilang kawan gaduh, kawan masak saya. Bila dengan dia ada saja yang kami nak gaduhkan. Saya ini pendiam. Dia pula seorang yang sangat suka bercakap dan bising. Kalau bab masak, saya ini kelebihan boleh memasak. Dia pun sama. Cuma ada kalanya Sarah pandai pancing saya untuk memasak di rumahnya. Dia telefon nak tanya resepi masakan. Alih-alih saya pula ini minta datang ke rumahnya untuk masakkan cuada yang dia nak. Saya rindu sangat dengan arwah. Sungguh tak tergambar perasaan rindu itu bagaimana. Kadang-kadang teringat kata-kata dia, kelita dia, gerak-geri dia, semuanya lah, katanya. Maklum Makde, ada kalanya jika rindu datang menjelma, dia akan menatap wajah anak pertama Sarah dan Syuib, Wais Al-Karni yang kini berusia 11 tahun. Wais sangat mewarisi wajah arwah Sarah, malah bentuk tangan dan kukunya juga saling tak tumpah dengan arwah. Kalau saya rindu, saya tengok Wais dan pegang tangan dia. Memang sama, katanya. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.